Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmadullah ta'ala wa nashkuruh wa nusalli wa nusallimu ala sayyidina Muhammadin alladhi ballagha risalah wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah hatta ataahu al-yaqin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد. Namanya mari kita merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala di atas izin dan kurnianya, dan atau dengan lebih tepat disebut dengan hidayah taufiknya, Allah memberikan kesempatan pada kita untuk hadir dalam majlis ilmu kita pada pagi ini. Dan keduanya saya mohon maaf kepada sekali secara rasmi kepada admin semua sekali, dan adanya kuasa masjid dan ahli grup kita iaitu yang hadir di atas kelewatan ini. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala berikan kebaikan di sebalik, insya-Allah. Dan semoga Allah SWT mengampunkan kesilapan-kesilapan. InsyaAllah hari ini kita sampai muka surat 52. Muka surat 52 bab masih lagi dan membincangkan ayat Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dan hari ini kita masuk membincangkan pada perenggan yang membincangkan tentang makna isti'anah. Isti'anah mengandungi dua pilar penting, dua rukun penting, iaitu keyakinan penuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita takkan minta tolong kecuali dengan orang yang kita yakin dan kita harapkan. Dan yang kedua, penyerahan diri kepadanya secara total, itu tawakal. Bila kita minta tolong ni, kita akan mengadu, kita akan meminta, kita akan semua perkara yang urusan kita serahkan pada dia. Contohlah, saya minta tolong, saya mengantuk bawa kereta, saya minta tolong dengan prof, minta izin tolong bawa kereta, saya tak larat. Kalau dengan awang, pertama saya yakin prof boleh bawa. Yang kedua, saya serahlah, tawakal. Mana tahu kita nak jalan, nak pergi KL, tapi prof bawa ke tempat lain, rasa tidur. Jadi ini boleh terjadi. Tapi bila kita minta tolong pada seseorang, kita akan pertama kita yakin dengan orang tersebut, dan yang kedua kita serah pada dia. Namun makna yakin dan serah pada manusia itu hanyalah dengan kadar tertentu, kadar mengikut pada uruf tertentu. Serahkan kita, tawakal kita dan yakin kita kepada Allah secara total. Ini kita dah bincangkan pada pertemuan yang lepas. Manusia memerlukan isti'anah dalam 3 aspek. Pertama, dalam melaksanakan perintah. Kedua, dalam menjauhi larangan. Ketiga, bersabar dalam takdir. Sama macam sabar. Kita isti'anah pada Allah, minta tolong dengan Allah untuk melakukan amal-amal. La haula wala quwwata illa billah. Kita lafaz hauqalah yang kita bincangkan adalah untuk kita bertawakal kepada Allah dan meminta bantuan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan begitu juga menjauhi larangan. Sebab tu mana la haula wala quwwata illa billah. Al-hauqal la haula wala quwwata illa billah. La haula artinya kita tak mampu untuk taat. Wala quwwata, dan kita tak mampu untuk jauhi sesuatu larangan. Illa billah, kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Dan la haula wala quwwata illa billah juga antara lafaz istirja'. Lafaz istirja' artinya gabungan antara makna tadi,
menghasilkan makna istirja, iaitu kita bila kita ditimpa dengan musibah, kita membaca perkara tersebut. Mana minta maaf, istirja. La haula wala quwwata illa billah bukan lafaz istirja. Bukan lafaz istirja. Gabungan daripada dua makna tadi menunjukkan bahawa kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita baca la haula wala quwwata illa billah ialah ketika proses waktu kita ingin memulakan satu pekerjaan. Waktu kita ingin memulakan satu pekerjaan. Itu kalau bab membaca la haula wala quwwata illa billah. La haula wala quwwata illa billah. Dan untuk menunjukkan kita ni bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala dalam semua bab, tatkala apa yang kita usahakan itu tidak berjaya atau tak dapat sekalipun, waktu tiba-tiba kita dapat musibah, macam mana kita nak atasi masalah kita ketika tiba musibah? Kerana kita kan redha bila kita nak tinggal buat apa yang suruh, tinggalkan larang, kita nak buat segala yang baik. Tapi kalau Allah takdirkan juga berlaku suatu musibah pada diri kita, atau tidak kerja kita tidak berjaya, ketika itu kita beristianah pada Allah untuk kita terus sabar di atas takdir yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan pada kita. Dan bermulalah proses baru, isti'anah pada Allah untuk mengatasi masalah, untuk cari kebaikan dan sebagainya. Dan itulah kerja kita sepanjang hidup kita, hendaklah kita sentiasa beribadah dan beristi'anah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang disebutkan dalam perenggan ini. Makna isti'anah seperti ini disemai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabatnya dalam setiap kondisi dan kesempatan yang memungkinkan. Di antaranya pada salah satu kes berikut. Itu kita tengok apa yang Ibn Abbas sebut. An Ibn Abbasin qala, daripada Ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala, beliau berkata, aku pada suatu ketika dahulu khalfa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, berada di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Ibn Abbas berada di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika mana ni? Dalam riwayat ni tak disebutkan secara jelas. Namun diketahui daripada riwayat yang lain bahawa Ibn Abbas radhiyallahu anhu ketika ini bersama dengan Nabi SAW di atas seekor bighal. Bighal ni binatang lebih besar daripada keldai dan lebih kecil daripada kuda, atau gabungan daripada keldai dan kuda. Anak kepada keldai dan kuda. Kacukan daripada keldai dan kuda. Dan dia lebih besar daripada keldai, saiznya lebih tegap, dan lebih kecil daripada kuda. Jadi dalam bab tegap, dia lebih tegap daripada kuda. Dalam bab laju, dia berlaju daripada keldai. Dia bertengahan. Bighal. Pada ketika ini, Nabi dihadiahkan, hadis ini, peristiwa berlaku ketika Kisra menghadiahkan Bighal ini kepada Nabi SAW. Waktu Bighal hadiahkan Kisra, ketika Kisra hadiahkan Bighal kepada Nabi SAW, ketika Nabi naik keldai ini dan Nabi suruh Sayyidina Ibn Abbas naik di belakang Nabi SAW. Dan Nabi bawa Ibn Abbas berjalan-jalan. Artinya ini bukan dalam peperangan mana-mana. Zahirnya ia berada di Madinah Munawwarah. Jadi Nabi nak membawa Ibn Abbas ikut belakang, sama ada urusan tertentu atau mungkin ada hajat-hajat tertentu. Mana bukanlah perjalanan yang jauh. Dan Ibn Abbas kat belakang, masa ni Nabi SAW sampaikan kepada Ibn Abbas. Faqala, maka Nabi berkata, ya gulam, wahai gulam. Gulam ni ialah istilah bahasa Arab yang merujuk kepada bayi yang telah pun tidak menyusu. Lebih kurang lepas pada 2 tahun. Sehingga umur 9 atau 10 tahun. Kalau orang Arab panggil budak-budak yang kecil tu sabi, yang masih menyusu. Yang putus susu namanya Fatimah. Kita panggil Fatimah.
Daripada waktu the youth time tu, waktu dia cabut lepas bersusu sampai umur dia 9 tahun atau umur 10 tahun dipanggil sebagai gulam. Mana dalam bahasa merujuk kepada gulam. Gulam ni istilah yang merujuk kepada umur seseorang yang kurang daripada 10 tahun atau baru masuk 10 tahun. Ibn Abbas radhiyallahu anhu, seperti kita tahu bahawa Ibn Abbas, Abdullah bin Abbas, anak kepada Abbas, antara sahabat-sahabat yang muda ketika itu, zaman ketika Kisra hadiahkan, iaitu selepas pada zaman lepas daripada zaman peperangan Khandaq paling kurang sekalipun, iaitu zaman Nabi utuskan risalah, surat-surat kepada raja-raja dalam tahun yang ke-6 atau dekat-dekat tahun ke-7 Hijriah. Umur Ibn Abbas ialah antara 9 hingga 10 tahun. Sebab Ibn Abbas masih lagi kanak-kanak, dibawa berhijrah ke Madinah Al-Munawwarah, dihijrah. Sebab itulah Ibn Abbas radhiyallahu anhu, sebagian pada ulama mengatakan bahawa Ibn Abbas yang hijrah adalah mak ayahnya, bukan dia, sebab dia diangkat oleh mak ayah dia. Itu juga Ibn Umar, kisah disebutkan tentang Ibn Umar, namun Ibn Abbas lebih jelasnya. Sebab itu Ibn Abbas radhiyallahu anhu, ketika beliau balik semula ke Mekah, balik semula ke Taif, duduk di Taif, mengajar di Taif, ulama bincang adakah terbatal pahala hijrahnya ataupun tidak. Sebab Ibn Abbas ni orang muhajirin, zahirnya, rajihnya beliau seorang muhajirin dan beliau menetap di Taif, tidak di Mekah, kerana tak nak batalkan pahala hijrah. Hijrah sebagai seorang muhajirin. Kerana hijrah itu hukumnya, siapa hijrah tinggalkan satu tempat kerana Allah Subhanahu Wa Taala, dia tidak boleh balik semula ke tempat tersebut, walaupun tempat tu dah jadi tempat Islam. Dia balik pun balik atas urusan, bukan untuk kembali menetap. Kalau betul-betul siapa inginkan pahala hijrah, berbeza daripada hijrah dari segi agama, dalam hijrah syarak. Tapi kalau hijrah dalam erti kata bahasa, tak masalah lah. Hijrah ke tempat nak cari duit, nak cari apa semua sekali, itu biasa. Tapi kalau hijrah kerana Allah, maka pahala hijrah itu akan terputus sekiranya seseorang itu kembali ke tempat asalnya dan menetap di sana, menetap di tempat asalnya. Waktu Nabi SAW, walaupun Nabi telah buka kota Mekah dan sahabat-sahabat yang lain kaum muhajirin, mereka tidak kembali ke Mekah Al-Mukarramah. Mereka hanya datang ke Mekah Al-Mukarramah untuk buka kota Mekah. Mereka buat haji, buat umrah, selesai urusan mereka akan keluar semula. Berbeza dengan Abbas. Ibn Abbas bila tinggal kat Mekah, sebagai ulama kata Mekah tinggal di Taif, sebagian kata itu sebahagian daripada keluarga Mekah. Ini perbincangan yang makruf tentang Ibn Abbas. Ibn Abbas radhiyallahu anhu ketika itu umur masih kecil. Yang saya nak fokuskan, beliau masih kecil dan Nabi panggil dia gulam. Istilah gulam adalah istilah manja. Istilah panggilan manja kepada kanak-kanak. Namun perkembangan dari semasa ke semasa menyebabkan nama gulam ini diguna pakai juga untuk beberapa keadaan. Zaman Nabi sama ada panggilan manja pada kanak-kanak ataupun panggilan kepada hamba, panggilan manja kepada hamba-hamba. Kita nak mana gulam ni satu istilah, kalau kita faham, istilah yang lembut, yang panggilan manja lah, panggilan manja. Istilah gulam terkenal di setengah tempat sebagai syekh, sebagai ulama, Mirza Ghulam Ahmad sebagainya, seperti di India, di setengah tempat sebagai bagian pujian, kerana ada faktor-faktor semasa dan setempat. Kerana kebiasaannya golongan-golongan yang gulam ini mereka terkenal sebagai gelaran terhadap ulama-ulama di suatu setengah tempat. Tiap-tiap tempat ada sejarahnya kenapa ada dipanggil suatu istilah berubah daripada makna asal kepada makna yang kedua. Dan di India dan di beberapa negara-negara Islam, kebanyakan orang jadi ulama ialah di kalangan hamba-hamba sahabat, hamba-hamba ulama yang telah dimerdekakan, dan mereka bawa Islam sebagai ada banyak sebab. Saya pernah baca satu penulisan, Allah alam secara detailnya, serahkan kepada orang yang kaji mendalam. Saya cuma baca, maksudnya kebanyakan orang yang saya baca secara imbas begitu, kebanyakan orang-orang di negara, bukan di negara Arab ni, kebanyakan yang
keluar untuk berdakwah ialah dari kalangan gulam-gulam, orang-orang Arab asal, ataupun mereka ni adalah orang yang orang tempatan yang masuk Islam dan diislamkan langsung oleh pendakwah-pendakwah asal daripada tanah Arab atau ulama-ulama asal. Ini semua istilah-istilah yang penting kita tengok pada istilah bahasa yang ada kat hadis ni. Hadis ni dipanggil ya gulam, wahai seorang gulam. Ini sesungguhnya aku u'allimuka, akan ajarkan pada kamu kalimatin, beberapa rangkap kata, beberapa kalimah. Kalimat artinya beberapa rangkap kata. Nabi ajarkan di sini bukan untuk Ibn Abbas hafal, tapi untuk faham dan amalkan. Ini antara ulama gunakan kalimah ta'lim kalimah artinya kalimah ini untuk difahami dan untuk diamalkan. Apa dia? Ihfazillah, peliharalah Allah. Yahfazka, pasti Allah akan memelihara kamu. Ihfazillah, peliharalah Allah, pasti Allah akan memelihara kamu. Artinya peliharalah hukum dan undang-undang Allah Subhanahu wa taala. Kehendak syarak Allah hendaklah kalian tunaikan. Allah ada dua kehendak atau dua undang-undang. Satu undang-undang syarak, iradah syar'iyah. Dan yang kedua, Allah ada undang-undang qada dan qadar, iradah kauniyah. Kalau kita jaga iradah Allah, kita tahu bahawa iradah ada dua kehendak, iradah syar'iyah dan iradah kauniyah. Iradah syar'iyah, apa yang Allah nak kita lakukan. Allah nak kita taat dan Allah larang kita melakukan maksiat. Apa yang Allah nak kita lakukan dan Allah tak jadikan kita buat benda tu, Allah cuma berikan kemampuan pada kita untuk buat, kita yang pilih. Kita pilih untuk taat, kita pilih untuk maksiat, itu nama iradah syar'iyah. Undang-undang hukum syarak. Allah tak nak jadikan syarak ini untuk manusia dan jin. Apa yang Allah nak tadi, Allah bagikan pilihan pada mereka. Bukan Allah kata kun fayakun. Solat kita yang bangun, Allah berikan kekuatan pada kita, Allah mudahkan asbab, kitalah yang bangun, kitalah bersusah payah, kitalah yang akan belajar cara untuk solat sebagainya. Ini nama iradah syar'iyah, hukum syarak. Hukum syarak bukan bererti Allah tak mampu untuk jadikan semua hamba taat, tapi Allah nak uji kita dengan hukum syarak. Waladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum. Allah jadikan kita ni mati dan hidup ni untuk Allah uji kita, ayyukum ahsanu amala, siapakah yang lebih baik amalannya. Amal kat mana? Beramal dengan syarak Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang paling baik dalam beramal dalam bab kehendak syarak Allah. Ini nama hukum syarak. Dan siapa sahaja yang buat ikut kehendak Allah, Allah akan sayang dan cinta pada dia. Ini hukum syarak. Nabi kata ihfazillah, peliharalah Allah, iaitu jaga betul-betul, ikut betul-betul hukum syarak. Sebab apa? Itu yang Allah tetapkan. Yahfazka, Allah akan pelihara kamu. Ni jadi hukum syarak kita yang buat dengan keizinan Allah, dengan kekuatan yang Allah berikan pada kita. Yahfazka, ini ialah iradah kauniyah. Allah kata kun fayakun. Jadi kalau nak hukum yang kedua, hukum kun fayakun, hukum qada qadar. Kalau nak kita jadi orang yang berjaya, kalau kita nak Allah mudahkan urusan kita, nak supaya Allah Subhanahu wa taala angkat kedudukan kita, iaitu berkata perbuatan Allah kun fayakun, Allah perintahkan apa yang Allah lakukan berkaitan qada dan qadar. Nabi kata ihfazillah, pelihara Allah, yahfazka, pasti Allah akan pelihara kamu. Pasti Allah akan pelihara kamu. Ini pertama. Bab nak Allah jaga kita, kita jaga Allah. Dan orang yang Allah Subhanahu wa taala pelihara dia, kerana dia pelihara hukum Allah, mereka ini adalah wali-waliullah. Mana orang yang beriman. Allah waliyul ladzina amanu. Orang Allah Subhanahu wa taala adalah wali kepada orang-orang yang beriman. Orang yang
ada orang yang Allah bagi kaya secara semula jadi. Kita ada ini adalah nikmat Allah Subhanahu Wa Taala kepada semua hamba-Nya. Zalika fadlullah. Allah yang beri. Tapi ada orang Allah jadikan dia bertambah rezeki dan kaya kerana berkhidmat dengan mak ayah. Allah balas kebaikan dia di dunia dan di akhirat. Jadi sebahagian daripada nikmat Allah yang Allah berikan kepada dia kerana kebaikan yang dilakukan, ada orang Allah mudahkan urusan dia biasa. Tapi ada orang yang Allah mudahkan urusan dia kerana dia jaga hukum Allah, dia berdoa kepada Allah, menangis kepada Allah, takkan Allah beri nikmat kerana dia melakukan ketaatan. Ketika ini dia adalah seorang waliullah dengan kadarnya. Waliullah itu ada tingkatan-tingkatannya. Oleh kerana waliullah orang yang beriman. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Orang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kadar takwa di sisi Allah, Allah yang Maha mengetahui. Jadi kedudukan seorang tu wali tak wali itu Allah yang tahu. Iman kita lah yang menetapkan kita wali tak wali, bukan kisah berkaitan dengan keajaiban yang ada pada yang dinamakan sebagai karamah dan sebagainya. Kadar ketaatan tersebut Allah lebih mengetahui. Jadi ada orang yang Allah Subhanahu Wa Taala bila Allah sayang pada dia, Allah jaga dia. Sama ada jaga urusan dunia atau jaga urusan akhirat. Artinya jaga urusan dunia ketika dia taat, dia buat baik dengan mak ayah, dia taat kepada Allah dan dia buat dengan ayah, Allah bagi dia kaya, Allah mudahkan urusan, yahfazka. Ataupun Allah jaga urusan akhirat dia. Dia dah keluarkan duit, dia keluar semua sekali, nampak dia pun tak kaya. Artinya Allah ingin jaga urusan akhiratnya. Berkemungkinan kalau dia kaya, mungkin dia akan hilang dia punya ketaatan. Berkemungkinan kalau dia dapat lebih, dia akan lupa daratan. Berkemungkinan kalau dapat lebih, masa untuk beribadah makin berkurang sebagainya, maka Allah SWT menetapkan sesuatu yang paling sesuai untuk keadaan dia kerana Allah redha dengan dia dan sayang pada dia. Dan Allah Maha mengetahui. Ihfazillah yahfazka. Yang penting Nabi kata, jagalah hukum Allah betul-betul, pasti Allah akan pelihara kamu. Ihfazillah tajidhu tujahak. Jaga Allah, kamu akan dapati Allah berada di depan kamu. Maka kita berjumpa dengan masalah je, kita tak risau. Nabi Musa tatkala dijaga hukum Allah, ajak orang buat berjuang di agama Allah, tatkala bila jumpa dengan masalah, laut ada di depannya, belakang tentera Firaun, kaum dia kata inna lamudrakun, kita akan tangkap, kita habis tak dapat lari. Isa katakanlah, inna ma'i rabbi sayahdin. Aku bersama Tuhanku dan pasti Tuhanku akan memberikan jalan. Maksudnya jaga hukum Allah betul-betul, Allah akan tunjukkan jalan. Kita akan nampak Allah Subhanahu Wa Taala ada di depan kita dalam ketika kita sangat memerlukan kepada bantuan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bukan tiba-tiba Musa berdakwah gunakan keajaiban, gunakan mukjizat, minta Allah mukjizat mudahkan urusan, tak. Kita jaga Allah betul-betul. Bab bila Allah takdirkan adanya mukjizat berlaku kepada nabi-nabi atau wali Allah, orang berdakwah kepada jalan Allah Subhanahu Wa Taala, tatkala Allah bantu dia dengan keadaan-keadaan tertentu, itu adalah kerja Allah Subhanahu Wa Taala. Suatu karamah Allah berikan kepada orang yang taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan Allah bantu pada keadaan tertentu. Dia ada satu makna kembali pada makna tadi, ihfazillah yahfazka. Ihfazillah tajidhu tujahak. Idza sa'alta fas'alillah. Ini Allah kata, Nabi kata apa? Apabila kamu meminta, mintalah pada Allah. Kenapa? Kalau kita bergantung dan minta pada makhluk, makhluk tu mungkin mampu atau tak mampu. Kalau dia mampu, mungkin dia bagi, mungkin dia tak bagi. Kemungkinan pertama, mungkin dia mampu, mungkin tak mampu. Kita nampak dia kaya, tapi rupanya dia tengah ada masalah. Dia pun sedang ada masalah. Dia pun tengah kurang. Kita nampak orang dia kaya, kita minta tolong. Rupanya dia minta maaf lah, walaupun begini, sebenarnya saya begini-begitu, dia tunjuk alasan. Dia beritahu alasan dia. Mungkin dia mampu, mungkin tak mampu. Kalau dia mampu sekalipun, belum tentu dia bantu. Itu untuk urusan dunia. Okay.
urusan akhirat memang tak mampu tolonglah. Sebab tu kita tak boleh pergi minta bab hidayah kepada mana-mana wali, kepada orang mana minta ya berikan hidayah padaku, tolong. Tak. Yang manusia hanya mampu kita dalam bab apa? Bab berkaitan dengan keduniaan. Dan berkaitan dengan akhirat, dia hanya mampu tunjukkan jalan. Dia mengajarkan ilmu. Tapi untuk jadikan kita jadi lebih baik, bagikan manfaat secara langsung, tak ada siapa yang mampu. Bab akhirat manusia hanya mampu untuk tunjukkan jalan, ajar kita solat. Kita lah yang solat sendiri. Ajar kita hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Bab dunia pula kemampuan dia terhad. Dan mungkin dia mampu, mungkin dia tak mampu. Kalau dia mampu sekalipun, mungkin dia bagi, mungkin dia tak bagi. Dia nak simpan ataupun dia tak suka dengan kita. Dia nak balas dendam dan sebagainya. Dan macam-macam. Kalau dia bagi, dia akan ungkit. Kalau dia bagi, manusia ni mungkin mengungkit. Kalau dia tak bagi, mungkin dia menghina. Kalau tak bagi, dia hina pula. Kalau dia bagi, dia ungkit. Sebab tu nampak ni kalau kita tengok pada orang Arab selalu kata فَإِمَّا أَن يُعْطُوا وَأَمَّا أَن يَمْنَعُوا فَإِنْ يُعْطُوا مَنَّوا وَإِمَّا نَعُوا أَهَانُوا وَأَذَلُّوا. Yang kita dengar selalu Syekh sebut. Masyayikh syarahkan benda ni, perkataan yang sama kita ada jumpa. Maksudnya dia sama ada mampu tak mampu. Kalau dia mampu sekalipun mungkin dia bagi tak bagi. Kalau dia bagi dia bagi, berkemungkinan dia ungkit. Kita akan sakit. Kalau dia tak bagi, kadang-kadang dia hina kita. Semua ini akan menyebabkan diri kita sedih, kita rasa terhina, kita rasa kita punya kedudukan kedudukan kita diperlekehkan, dan ini semua adalah kerana kita meminta kepada manusia. Malah kesempurnaan seseorang itu adalah dengan zuhud kepada apa yang ada di tangan manusia. Semampu yang mungkin kita tidak meminta, semampu yang mungkin kita tidak mengharap pada makhluk, itulah yang sebaiknya. Suatu Nabi isyaratkan kepada apa? Tempat kita minta dan kita jadi mulia. Allah, manusia kalau kita minta, mungkin kita jadi hina. Orang tengah hormat kita sebagainya. Kita pergi minta tolong. Akan jadi apa? Kedudukan kita mungkin jadi hina atau lebih rendah dalam pandangan dia. Tapi Allah Subhanahu wa taala, makin kita minta, makin Allah Subhanahu wa taala sayang. Makin tinggi kedudukan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan disitulah tempat kita meminta sebenar. Allah Subhanahu wa taala Al-Qadir. Allah mampu, Zul Fadlil Azim. Allah Maha memberi. Allah pasti memberi. Bila kita minta, Allah confirm, Allah bagi dan sebagainya. Bila Allah bagi tak disangka-sangka. Ketika Allah beri kerana kita minta, itu sebagai satu kemuliaan, bukan satu kehinaan. Nabi isyaratkan, Nabi kata Nabi kata Iza sa'alta, bila kamu minta, fas'alillah, mintalah pada Allah Subhanahu wa taala. Adakah tak boleh minta dengan makhluk? Boleh, dengan kadarnya. Malah sebahagian daripada sahabat, mereka mengambil manhaj dalam hidup, mereka tak minta tolong langsung dengan makhluk. Sampai mereka duduk atas unta, kalau terjatuh, terlepas tangan, terlepas tali unta tu, tali punggang unta terjatuh, terjatuh ke bawah, ataupun rotan yang untuk pukul kuda ataupun unta terjatuh, walaupun orang ramai kat bawah, mereka tak bagi siapa ambil. Dia lompat turun daripada unta, ambil sendiri. Sebab apa? Sebab amalkan hadis tadi. Untuk mengamalkan hadis tadi. Sebab tu selagi kita mampu untuk berdiri di atas kaki sendiri, mampu untuk buat sendiri, buatlah. Kerana dengan manusia ni, kita banyak minta tolong, kita akan jadi nampak akan jadi hina. Malah dengan orang yang paling rapat sekalipun, semua benda kita nak minta tolong dengan isteri kita, semua benda kita nak minta tolong dengan suami kita sebagainya, mungkin jadi sebab untuk dia kata semua benda saya urus semua benda yang awak ni, semua benda ni kalau saya tak ada awak akan diungkit juga, walaupun orang paling dekat dengan kita. Iza sa'alta fas'alillah wa iza sta'anta fasta'in billah.
Tadi minta. Sekarang kalau nak minta tolong, ista'anta artinya apa? Kita bukan minta ambil something, tak. Kita buat sesuatu dah, minta bantu. Soal, minta tadi, minta. Kita tak ada barang, kita minta. Pada ista'anta, bila kita dah buat sesuatu, minta tolong. Isti'anah ni kebanyakan kepada apa yang sedang kita usahakan. Kita rasa tak mampu, kita minta isti'anah, minta tolong. Sama juga konsepnya dengan konsep minta tadi. Kaedahnya sama. Faiza sta'anta, bila kita minta isti'anah kepada Allah Subhanahu wa taala, bila kita nak minta bantuan, minta tolong, fasta'in billah, hendaklah beristi'anah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa'lam, ketahuilah. Dan ini yang ni bab akidah yang paling utama. Annal ummata, sekiranya seluruh manusia, seluruh umat, law ijtama'at ala an yanfa'uka, mereka semua bersepakat untuk memberikan manfaat kepada kamu, untuk bantu kamu, bisyai'in, dengan satu benda. Maksudnya seluruh manusia dan jin sepakat untuk bagikan kebaikan, dengan satu kebaikan, bisyai'in, satu kebaikan dia nak bagi kita. Lam yanfa'uka illa bisyai'in qad kataballahu lak. Mereka takkan mampu berikan manfaat kecuali apa yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan pada kita. Allah dah tetapkan dah rezeki yang ada pada kita ni, Allah dah tetapkan. Bila Allah bagi, macam mana cara Allah bagi dan sebagainya, itu dengan kehendak Allah. Tapi nak bagi seorang manusia dia bagi satu benda yang Allah tak tetapkan, tak mungkin terjadi. Sebab rezeki, manusia usaha mana sekalipun, dia akan ambil rezeki Allah. Tak ada manusia memiliki satu benda untuk bagi pada kita. Dia pergi kok mana sekalipun, dia mesti menggunakan, dia sendiri adalah makhluk Allah. Dan dia mesti ambil apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan pada dia. Maka semua ni, seluruh manusia, ketahui kalau seluruh manusia bersepakat untuk memberikan manfaat kepada kamu dengan satu manfaat, mereka takkan mampu beri kecuali apa yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan pada kamu. Itu Allah dah tetapkan di Lauhul Mahfuz. Walau ijtama'u ala an yadurruka bi syai'in, kalau mereka semua sepakat untuk memudaratkan kamu dengan satu mudarat. Semua orang pakat tuduh kita. Semua orang pakat untuk halang kita. Mana boikot dia, sebagainya. Nabi kata, lam yadurruka illa bi syai'in qad katabahu Allah 'alaik. Mereka takkan mampu untuk mudaratkan kamu kecuali dengan sesuatu yang Allah telah tetapkan ianya berlaku ke atas kamu. Nabi kata, rufi'atil aqlam. Pen dah diangkat. Artinya, catatan di Lauhul Mahfuz dah selesai. Ketika awal kejadian dahulu. Wa juffatis suhuf. Dan suhuf, catatan-catatan itu pun dah kering. Pen itu dah tercatat. Pen dah diangkat, artinya dah habis. Pen tak lagi menulis. Wa juffatis suhuf. Dan sahifah yang ada di Lauhul Mahfuz juga telah kering dakwatnya. Begitulah hadis ni secara umum. Kalau ada soalan berkaitan qada sebagainya, tuan-tuan boleh ajukan soalan di akhir nanti. Sebab qada buat sangat panjang, tapi kalau ada orang terfikir something tentang buat qada berkaitan dengan bab ni, boleh bincangkan selepas ni insya-Allah. Di hadis ni ada pengajaran yang banyak ulama, sehingga kan Ibnu Jauzi rahimahullah ketika baca hadis ni, beliau rasa terkejut dengan bila beliau duk fikir, bila tengok balik tentang hadis ni, beliau nampak manfaat terlalu banyak. Dan Ibnu Rajab rahimahullah, malah beliau kata, hadis ni adalah wasiat yang sangat agung, mengandungi urusan-urusan yang sangat penting. Sangat penting. Dan beliau senaraikan dalam syarah, ketika beliau mensyarahkan hadis ni, begitu banyak manfaat-manfaat dan kaedah-kaedah yang disebutkan. Mungkin kita syarahkan pada lain kali. Kalau Ibnu Jauzi pula kata, aku rasa terkejut dengan hadis ni. Bila aku fikir betul-betul, alangkah jahilnya aku selama ini, aku tak faham hadis ni. Bila baca balik satu-satu, bila tengok balik tiap-tiap perkataan yang Nabi ajarkan satu-satu, bila cuba untuk memahami satu persatu, bila kata, alangkah bodohnya aku selama ini, aku tidak memahami isi kandungan hadis yang sangat agung ini. Dan hadis ini ditulis oleh ulama secara tersendiri. Syarahkan hadis ini saja, ada buku-buku yang dicatatkan. Yang penting fokus kita sebenarnya bukan pada isi kandungan makna hadis secara
umum sebab kita kembali kepada makna iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi apa erti iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in? Nabi semai dalam ni, ihfazillah, jaga hukum Allah, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yahfazka, Allah pelihara kita, tu iyyaka nasta'in. Minta tolong Allah. Fa iza sa'alta fas'alillah, ini isti'anah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa iza sa'anta fas'in billah, juga isti'anah pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ibadahlah pada Allah yang sebanyak-banyaknya dan mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam segala perkara. Ini yang kita ingin sentuh bila kita baca hadis ini dalam kelas kita. Kita tengok seterusnya. Ini yang perenggan seterusnya adalah perenggan yang kita nak bincangkan pada hari ini insya-Allah. Dan kita dah bincangkan sebelum ini. Cuma saya tak pasti bila kita bincangkan secara terpisah-pisah adakah masih ada dalam ingatan ataupun tidak apa kita bincang berkaitan dengan tadabbur ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi hari ini kita akan baca semula sebahagian daripadanya dan kita akan sambung lagi untuk pertemuan akan datang. Kemungkinan untuk memberi makna apakah hikmah Allah Subhanahu wa taala mendahulukan iyyaka na'budu ke atas kalimah iyyaka wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu, hanya pada kamu kami sembah. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya pada kamu kami minta pertolongan. Kenapa Allah kata hanya pada kamu sembah dahulu sebelum wa iyyaka nasta'in? Di sini dibincangkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah secara panjang lebar, dan beliau dalam bab takdim dan takhir ibadah kepada isti'anah sekalipun dah bincangkan banyak. Tentang makna-maknanya kita dah bincangkan sebelum ni, halaqah sebelum ni, makna secara umum. Namun untuk hikmah, kenapa didahulukan iyyaka na'bud sebelum iyyaka nasta'in? First kita ambil pada hadis Nabi. Nabi dah sebut pada ayat tu adalah ayat antara bahagian untuk Allah dan bahagian untuk makhluk. Iyyaka na'bud adalah bahagian untuk Allah ataupun hak Allah. Ini pertama lah. Ini first sebab disebutkan dalam hadis secara jelas. Wa iyyaka nasta'in, ini adalah bahagian makhluk. Untuk Allah, iaitu kita tunaikan hak Allah. Kita laksanakan syariat Allah. Kita sembah Allah Subhanahu wa taala. Iyyaka nasta'in adalah perbuatan Allah, Allah yang bantu. Iyyaka na'bud perbuatan kita, kita menyembah Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah hak Allah. Iyyaka nasta'in adalah perbuatan Allah, Allah yang bantu kita. Allah bantu kita. Iyyaka na'bud adalah satu tanggungjawab. Bila kita sembah Allah, kita yang buat, ini dah kewajipan pada kita. Allah bantu kita, bukan satu kewajipan. Itu adalah kurniaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kat sini kita kata, pertama sekali, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kenapa didahulukan iyyaka na'bud ke atas iyyaka nasta'in? Kerana iyyaka na'bud adalah hak Allah. Hak Allah. Iaitu kita tunaikan hak Allah. Iyyaka nasta'in adalah kurniaan Allah Subhanahu wa taala, atau kita boleh namakan sebagai hak makhluk sekadar istilah. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala, kalau orang dah sembah Allah, Allah kata Allah akan bantu, itu sudah jadi hak. Kerana Allah Subhanahu wa taala yang mewajibkan dirinya untuk membantu hamba-Nya yang beriman. Hamba-Nya yang beriman dengan cara yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki, hak makhluk. Hak makhluk. Ini pertama. Sebab pertama yang dan kita pun dah sebut sebelum ini. Hikmah yang kedua. Hikmah tadi hikmah yang Nabi sebut dalam hadis kita baca qasamtu salah baini wa baina 'abdi nisfaini, hadis kursi. Surah Fatihah aku bahagikan dua bahagian, bahagian untukku, bahagian untuk hamba-Ku. Ini nas yang kita sebutkan tadi. Yang kedua, hikmah kedua, iyyaka na'bud adalah ghayah. Itu tujuan kita diciptakan. Iyyaka na'bud, hanya pada Kau kami sembah. Ini adalah ghayah kita. Maksud di sebalik penciptaan seluruh makhluknya, termasuk jin dan manusia, dan terutamanya jin dan manusia yang Allah highlightkan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kerana mereka diberikan pilihan untuk sembah Allah atau tidak. Namun tujuan mereka diciptakan, walaupun mereka banyak pilihan, Allah bagi pilih sebab Allah uji mereka.
namun tujuannya yang Allah nak supaya mereka beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu hukum syaraknya. Allah berikan kebebasan, tapi Allah beritahu kepada mereka bahawa Allah suka, Allah nak supaya mereka taat kepada Allah. Kat dunia Allah tak balas, di akhirat Allah akan balas. Kat dunia Allah akan cabut keberkatan dan sebagainya dalam bab-bab tertentu, namun secara kebalasan sebenar syurga neraka hanya kita akan dapati balasan tersebut di hari akhirat. Jadi ibadah, iyyaka na'bud adalah ibadah. Ibadah adalah tujuan akhir kita. Segala benda yang kita buat, segala perkara, segala perbuatan kita buat atas muka bumi ini, hendaklah jadikan dia sebagai ibadah, kerana tujuan sebenar kita adalah untuk beribadah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Iyyaka nasta'in adalah wasilah. Okey, adalah wasilah. Kita pernah sebut perkara ni. Wasilah. Macam mana cara kita nak ibadah dengan sempurna? Minta tolong pada Allah. Iyyaka nasta'in. Minta pada Allah. Allah mudahkan. Macam mana kita nak beribadah pada Allah dan kita nak supaya Allah balas kita, iaitu Allah berikan kebaikan pada kita? Iyyaka nasta'in. Minta tolong pada Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti mana hadis tadi. Jadi, ghayah hendaklah Allah SWT mendahulukan ghayah berbanding dengan wasilah. Dan kaedah ini diguna pakai apa? Dalam bukan sekadar bertadabbur, diguna pakai dalam bab-bab yang lain. Kalau ada hak Allah dengan hak makhluk, yang hak mana kita dahulukan? Hak Allah. Mak kita kata, tak berminatlah awak pakai tudung macam ni. Cubalah pakai moden sikit. Contoh. Atau suami kata, saya tak sukalah awak pakai tudung macam ni, labu-labu macam ni. Awak tu cantik, tunjukkan sikit dah cantik, saya nak bangga depan kawan-kawan. Ada orang saya tunjuk bini dia cantik contohnya. Itu suami dia nak. Nak ikut suami ke ikut Allah? Ikut Allah. Hak Allah didahulukan berbanding dengan hak makhluk. Apa arti hak Allah? Apa yang Allah nak itu kita dahulukan berbanding dengan kehendak makhluk. Dalam bab bayar hutang, kita pun hutang dengan Allah Subhanahu Wa Taala kita dahulukan berbanding hutang makhluk. Cuma dalam bab kemampuan makhluk ni, kalau kita tak tunaikan hak dia akan tersangkut sampai bila-bila. Tapi untuk Allah ada sifat yang lain. Hak Allah hak yang paling agung. Perintah Allah perintah yang paling agung, yang paling awal diutamakan. Cuma Allah ada sifat yang lain. Allah Subhanahu Wa Taala Maha Pengampun. Tapi manusia belum tentu ampunkan kita. Kita pergi minta, kita ambil duit dia walaupun RM5, RM10, masa sekolah dulu masih belum tentu dimaafkan sampai sekarang. Dia manusia buat baik dengan kita mungkin sebab dia terlupa. Allah tak. Allah Subhanahu Wa Taala Maha Pengampun. Allah Maha mengetahui segala-galanya. Sebab tu ghayah, al-ghayah, ibadah kita pada Allah adalah ghayah. Ibadah kita pada Allah adalah tujuan, maksud kita, dan caranya adalah dengan iyyaka nasta'in, dengan meminta tolong kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ghayah di sana. Jadi hakullah pun kita praktikkan bab yang lain. Ghayah pun begitu. Ghayah, tujuan kita buat satu benda, tujuan dengan wasilah. Yang mana lebih diutamakan? Kebanyakan orang kita bergaduh sebab apa? Sebab wasilah. Minta maaf kalau saya sebut. Contohnya kalau kita jumpa orang tabligh, jumpa dengan orang salafi, jumpa dengan orang abim, jumpa dengan orang jim, minta maaf macam-macam. Satuan lagi ada. Semua sekali yang dia kata kita keluar. Yang dia kata kita usrah. Yang dia kata kita hadir majlis ilmu. Yang dia kata semua ini apa dia? Semua ni wasilah. Yang ni cara ghayah kat mana? Tujuan sebenar. Semua nak supaya orang solat di masjid. Semua nak supaya orang baca Al-Quran. Semua nak orang tuntut ilmu. Tapi cara berbeza-beza. Jadi yang paling utama yang perlu kita tengok adalah pada ghayahnya. Kemudian baru kita tengok pada wasilah. Dahulukan ghayah. Kalau maksud tercapai, berkemungkinan wasilah tidak perlu terhad pada satu wasilah. Tak semestinya kalau orang tak pergi usrah, orang tak alim, orang tak belajar. Ada orang yang sebahagian daripada orang utamakan inilah cara berusrah sebagainya.
seolah-olah kalau orang tidak usrah tak tertarbiyah dan sebagainya. Sebaliknya begitu juga. Dalam bab tak semestinya orang tak hadir, tak duduk kat majlis ijazah tertentu atau tak hadir kat guru yang kita hadir, kelas yang kita hadir, arti orang tu tak alim. Tidak semestinya. Cara, wasilah pun bagai, tapi rayahnya hanya satu, iaitu ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Betul? Bila kita jadikan sesuatu wasilah sebagai rayah, akan jadi kelaru. Semua orang rasa cara dia paling betul. Tapi kalau rayah yang dilanggar, orang tu buat satu perkara, dia ajak rayah yang dilanggar, ajak orang buat maksiat. Wasilah dia baik tak baik tak ada gunanya. Ajak orang buat maksiat hujungnya, atau ajak orang buat perkara syirik, ajak orang buat perkara bid'ah. Wasilah yang dibuat macam mana cara sekalipun tak ada manfaat. Datang dengan keadaan muka lembut, dengan senyum, dengan hadiah, dengan semua sekali. Waktu bantuan-bantuan yang berikan oleh setengah agama datang bagi bantuan, tolong sana sini. Rayahnya apa? Rayahnya adalah untuk sesatkan orang, untuk keluarkan orang dari agama Islam, untuk ajak masuk agama dia. Bantuan yang baik tadi, wasilah tadi tidak ada gunanya, tidak ada manfaatnya dan tidak ada nilainya. Dan kita perlu tentang, walaupun benda itu baik. Sebab apa? Kita tahu rayahnya akan bawa manusia pada kesesatan. Atau setengah daripada ilmu. Yang pada penghujungnya kita tahu bahawa si fulan dan fulan akan ajak orang buat satu kemudaratan yang besar. Contoh dalam bab sebahagian daripada sebagai kumpulan tertentu, kumpulan yang kita tahu dah, kumpulan contoh kumpulan tarikat tertentu, bukan semua tarikat, minta maaf. Yang kita tahu dah penghujung dia akan bawa orang pergi ke buat perkara yang pelik-pelik. Tapi datang keadaan apa? Datang keadaan ajak orang berzikir, ajak orang buat baik dengan buat begini, buat usaha kemanusiaan sebagainya. Begini dan begitu, kita kata kita akan halang orang buat benda itu. Sebab apa? Bukan sebab wasilah benda itu tak baik, tak. Tapi kita tahu rayah yang penghujungnya dia akan bawa kepada benda lain. Sebab itu dalam bab rayah didahulukan, dalam semua perkara didahulukan berbanding dengan wasilah. Betul, majlis ilmu kita fokus kat mana? Fokus utama pada rayah sebelum wasilah. Hidup kita rayah dahulu. Sebab tu kita perlu dahulukan rayah ke atas wasilah. Manakala wasilah, kebiasaan kalau rayahnya betul, kita akan jumpa macam-macam wasilah. Sebab tu Allah kata, وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا. Siapa yang bersungguh-sungguh taat, mana beribadah dan taat kepada kami akan tunjukkan jalan-jalannya. Jalan-jalannya wasilah. Subulana. Mana subul ni jamak. Kata jamak. Lanahdiyannahum subulana. Allah akan tunjukkan banyak jalan. Banyak jalan untuk buat baik. Banyak jalan untuk bantu sebagainya. Namun asasnya adalah tujuannya hanya kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu kumpulan mana sekalipun, grup mana sekalipun, kalau dia ajak manusia buat pada perkara syirik, kita tolak. Kalau dia salah pada wasilah, contoh orang ni ajak baik tapi cara salah. Dia memang ajak orang ke masjid, tapi dia salah. Kita tak cantas habis. Kita betulkan cara dia. Silap tu awak ajak dia macam tu. Awak cakap macam tu. Memang dia tak pergi. Awak lembut sangat dengan dia. Memanglah dia kadang-kadang keras sangat pun tak kena. Kadang-kadang lembut sangat kena. Ini sebab wasilah. Yang penting rayahnya betul. Jadi orang macam ni, orang yang tersalah buat wasilah, kita boleh bincang, betulkan wasilah. Tapi kalau orang yang tujuan asalnya memang nak menyesatkan, atau dia memang ajak kepada perkara-perkara yang ada ideologi yang sesat, maka perlu tentang segala wasilahnya walaupun kelihatan baik. Ini dalam bab rayah dan wasilah. Okey. Yang ketiga. Iyyaka na'bud. Ia dah berkaitan dengan ibadah. Iaitu yang berkaitan dengan bab al-uluhiyah. Nama yang ada kaitan dengan nama Allah. Iyyaka nasta'in berkaitan dengan isti'anah. Itu berkaitan dengan sifat rububiyah Allah Subhanahu Wa Taala. Itu ada kaitan dengan Rabb. Kita tahu bahawa kalimah aliha sama makna dengan makna kita kata aliha beribadah pada Allah sama makna ibadah. Dan itulah kalimah Allah. Dalam surah Fatihah Allah kata alhamdulillah. Nama Allah sebelum Rabbil Alamin, sebelum Rabb.
Allah isbatkan nama Allah sebelum nama Rabb. Dahulukan al-uluhiyah sebelum ar-rububiyah. Jadi pada ayat ini juga Allah Subhanahu wa taala dahulukan iyyaka na'bud yang ada kaitan dengan makna al-uluhiyah, itu ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sebelum iyyaka nasta'in yang berkaitan dengan kalimah Rabb, iaitu makna rububiyah. Apa erti? Kita ada dua tauhid. Kita belajar dua tauhid. Tauhid rububiyah, uluhiyah. Nak kata tiga asma sifat, sebahagian pada rububiyah. Yang penting ada dua. Tauhid uluhiyah, tauhid rububiyah. Apa tauhid uluhiyah? Tauhid uluhiyah ialah perbuatan kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kita solat hanya kepada Allah. Kita sembelih hanya untuk Allah. Kita tawakal hanya kepada Allah. Kita meminta hanya kepada Allah. Ini tauhid al-uluhiyah. Tauhid rububiyah adalah perbuatan Allah. Cuma kita kenal perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Allah yang mencipta, Allah yang memberi, Allah. Keyakinan kita terhadap kebesaran Allah Subhanahu wa taala dan kesempurnaannya, segala kesempurnaannya. Itu tauhid rububiyah. Allah tolong, Allah bantu, Allah beri, Allah angkat kita, Allah angkat martabat kita, Allah boleh turunkan martabat kita. Allah Subhanahu wa taala beri rezeki pada kita. Allah Subhanahu wa taala yang berikan anak pada kita. Allah Subhanahu wa taala yang segala apa yang berlaku di dunia semua yang Allah lakukan, itu tauhid rububiyah. Sama ada kita kaji melalui ayat-ayat Allah, kita baca ayat-ayat rububiyah, ataupun kita kaji melalui pemerhatian terhadap alam, semua sekali nak kenal tentang kebesaran Allah, itu namanya tauhid ar-rububiyah. Tapi bab praktikal, bila kenal Allah, memerlukan kita hanya bergantung pada Allah, meminta hanya pada Allah, sembah hanya pada Allah. Ini tauhid al-uluhiyah. Yang mana lebih tinggi levelnya? Dua ni. Tauhid rububiyah ke tauhid uluhiyah? Saya pada anti-vote, minta maaf, saya ajak borak sikit. Anti-vote. Antara dua ni, kita taat pada Allah atau kita kenal kekuasaan Allah, yang mana lebih tinggi levelnya? Rasanya uluhiyah Ustaz. Uluhiyah lebih tinggi. Sebab apa? Tiap-tiap orang yang terima kasih Anti betul. Tiap-tiap orang yang sembah Allah, tiap-tiap orang yang taat pada Allah, sudah pasti dia yakin Allah tu yang memberi. Sebab tu dia minta pada Allah. Bukan bererti menafikan rububiyah, tidak. Sebab tu dikatakan tauhid uluhiyah mengandungi tauhid rububiyah. Tiap-tiap orang yang sembah Allah, sujud pada Allah, tiap-tiap orang yang menangis di depan Allah, sudah pasti dia meyakini tentang kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Dia kenal rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Suatu nabi-nabi dan rasul-rasul ajak ke mana? Ajak manusia, ajak kepada tauhid uluhiyah. Sebab secara fitrahnya manusia ada kenal Allah. Mereka kenal Allah dengan kadar tertentu yang mana cara mereka, apa yang ada pada jiwa mereka dan pengetahuan mereka tentang kuasa Allah itu cukup untuk mereka perlu sujud dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaqad arsalna Nuhan ila qaumihi faqala ya qaumi ibudullah. Rasul pertama bila Allah terus kata ubudullah. Faqala ya qaumi ibudullah. Terus Nabi kata sembahlah Allah. Tak bincang Allah tu wujud tak wujud. Walaupun kalau tuan-tuan kuliah saya malam tadi di masjid kata dengan bukti-bukti kewujudan Allah. Bukan tak bincang artinya tak penting. Tak, benda tu sangat penting. Tapi tujuan asal, kita takut waktu urgent kita pun asal bila jumpa orang, ajak dia sembah pada Allah. Tak perlu bincang apakah bukti Allah wujud, beritahu pada anak kita. Itu bincang kemudian. Ada keperluannya kita bincang kenapa bukti-bukti kewujudan Allah, bukti-bukti kebesaran Allah sebagainya. Kemudian first sekali ajak dia sujud pada Allah. Ucap kalimah la ilaha illallah. Sebab apa? Kita tahu sebenarnya dalam hati tiap-tiap manusia ada fitrah mengenali Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah kita cukup kita jumpa mana-mana orang sekalipun, kita ajak mereka direct kepada untuk sembah Allah. Jangan sembah selain Allah. Jangan sembah Allah yang beri. Jadi caranya lah, cara nak buktikan kenapa kita bersembah Allah menggunakan tauhid rububiyah. Sebab itu tujuan kita untuk berdakwah adalah mengajak manusia kepada uluhiyah. Dengan cara macam mana? Dengan cara membuktikannya dengan rububiyah. Jadi kedua-duanya bersama. Kita ajak manusia sembah pada Allah. Orang tanya, why? Kenapa pula nak sembah Allah? Baru kita buktikan dengan rububiyah. Allah yang beri kau makan, Allah yang beri kau besar, Allah yang sebagainya. Betul ayat Quran penuh dengan begini.
Kita belajar dua tauhid tadi, mudahkan kita untuk apa? Untuk berdakwah. Ajak manusia, tujuan kita nak supaya disembah Allah. Kita baca, ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum. Wahai manusia, sembahlah Allah. Ubudu rabbakum, Tuhan kamu. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum, yang ciptakan kamu, rububiyah. Allah perintahkan kita supaya sembah Allah. Tapi buktinya apa? Dengan bukti rububiyah. Bukti rububiyah. Sembah Allah perbuatan kita. Tapi Allah buktikan dengan allazi khalaqakum, yang ciptakan kamu. Walladzina min qablikum, dan orang-orang sebelum kamu, termasuk mak bapak kamu. La ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum alladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Semoga kalian bertakwa. Allazi, apa ayat dia? Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum alladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allazi ja'ala lakumul arda firasyan was samaa'a binaa'a. Allah yang ciptakan bumi itu sebab terbentang luas dan langit terbina, terbentang, langit yang terbina kukuh. Saya ayat ini tak hadir kat kepada ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum alladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allazi ja'ala lakumul arda firasyan was samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i maa'an fa akhraja bihi minats thamarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Allah kata, Allah yang jadikan bumi tempat tinggal kamu. Allah ciptakan langit sebagai binaan yang melindungi kamu daripada atas, dan Allah turunkan hujan, maka jangan kamu syirikkan Allah. Jangan kamu jadikan sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi tiap-tiap kali perintah Allah tadi adalah kita menuntut kita untuk mentauhidkan Allah beruluhiyah. Ketika Allah perintahkan, alasan yang Allah berikan, Allah akan gunakan tauhid ar-rububiyah. Jadi bila kita berdakwah begitu, kita belajar tauhid, kita ajak orang untuk apa? Minta dengan Allah, jangan minta yang lain. Ada orang pergi minta dengan kubur tertentu, kita kata jangan. Kita buktikan dengan bukti rububiyah. Tapi perintahnya kita, tujuan kita ajak manusia kepada al-uluhiyah dengan menggunakan tauhid ar-rububiyah. Ini kaedah yang paling kaedah yang digunakan oleh Al-Quran, kaedah yang digunakan oleh hadis Nabi SAW. Dan pengajaran tauhid berdasarkan pada perkara ini, tauhid pengajaran yang sangat-sangat praktikal. Yang sangat praktikal. Kerana dia melibatkan perbuatan. Berbanding dengan kaedah, saya minta maaf, saya jarang sebut benda ini di tempat umum. Tapi kaedah, sebahagian daripada kaedah yang mengajarkan tauhid hanya fokus kepada bab ar-rububiyah. Sehingga tauhid segala-galanya kita tak temukan pelajaran berkaitan dengan tangkal, haramnya sihir, haramnya bukan halal, seolah halal haram hanya pada bab fiqh. Hanya pada hukum fiqh. Sebenarnya halal haram hukum fiqh itu sendiri berasal dari tauhid. Tauhid adalah usulnya. Kenapa adanya halal haram dalam masalah fiqh? Kerana kita meyakini bahawa Allah lah Tuhan yang mensyariatkan, Tuhan yang mengatur, Tuhan yang memerintahkan. Dalam bab syariat sekalipun Allah yang berhak. Allah lah yang berhak dan kita tiada hak untuk mensyariatkan. Ini bab uluhiyah. Jadi ada 3 perkara. Satu, hak Allah mengatasi hak makhluk, atau iyyaka na'bud adalah bahagian berkaitan dengan bahagian Allah, iyyaka nasta'in bahagian manusia. Yang kedua, ghayah, iyyaka na'bud adalah berkaitan dengan tujuan kita diciptakan. Iyyaka nasta'in adalah wasilah dan cara untuk kita mendapatkan, mencapai, untuk kita beribadah pada Allah adalah dengan bantuan Allah Subhanahu wa taala. Caranya kita minta dengan Allah, Allahumma hdini fi man hadait, ihdinas siratal mustaqim dan sebagainya. Doa-doa kita minta tolong kepada Allah. Yang ketiga, iyyaka na'bud berkaitan dengan al-uluhiyah, iyyaka nasta'in berkaitan dengan rububiyah, dan dia sama dengan awal surah Alhamdulillahirabbil alamin. Kalimah Allah, nama Allah ada kaitan dengan al-uluhiyah. Iyyaka nasta'in berkaitan dengan Ar-Rabb, nama Rabb berkaitan dengan ar-rububiyah. Yang keempat, Prof, dia sampai berapa, Prof? 10 kan? Boleh? Beda-beda. Tak dengar, Prof?
Boleh lagi 5-6 minit lagi 5-6 insya-Allah. minit. Okey. Saya nak bagi ruang kat hujung untuk soal jawab. InsyaAllah yang keempat. Kita ambil 5 lah, 5. Nah, 5. Iyyaka na'bud. Kenapa didahulukan pada iyyaka nasta'in? Yang keempat, iyyaka na'bud adalah amanah. Tanggungjawab kita. Allah berikan amanah. Allah bentangkan amanah kepada langit dan bumi dan gunung ganang. Mereka semua rasa lemah tak mampu pikul, kita nak pikul. Pikul apa dia? Amanah apa? Amanah untuk menyembah Allah Subhanahu Wa Taala dengan pilihan kita. Ini amanah. Iyyaka na'bud. Iyyaka nasta'in, amanah artinya apa? Tanggungjawab. Tanggungjawab kita. Iyyaka nasta'in, imbuhan. Mana kita sembah Allah, satu amanah. Allah Subhanahu Wa Taala jadikan kita kaya tak kaya, kita ni jadi dapat nikmat yang luas ataupun nikmat yang sekadar cukup dan sebagainya. Itu ada kurniaan Allah. Imbuhan. Jadi kenapa ia kena didahulukan? Amanah lebih didahulukan berbanding dengan balasan. Walaupun balasan Allah itu balasan yang lebih daripada tanggungjawab, namun tetap amanah itu perlu kita ketengahkan. Dalam kehidupan kita sama juga. Kalau orang kerja harapkan gaji, hilangnya mana kalau kerja harapkan gaji, bos kita bulan tu tak mampu bagi gaji, dia akan lari. Hak dia lah. Itu kalau bab pun dia bab dunia. Hak dia pun. Tapi kalau bekerja yang dia kerja sebab dia rasa tu adalah amanah, anak kerja dengan bapak, dia memang tolong bapak dia. Bapak dia nak kasih gaji, tak gaji, kita nombor 2. Dan tahu tu tanggungjawab dia. Bantu ayah dia dalam bisnes. Masa ayah dia tengah jatuh perniagaan sekalipun, dia akan dan tak ada gaji sekalipun, mungkin dia bekerja berapa lama tak ada gaji, dia tak rasa apa-apa. Dia rasa satu tanggungjawab. Bila kita jadikan merasakan satu perkara sebagai tanggungjawab dan amanah, kita tak akan rasa berat. Dan kita tak bergantung pun kepada imbuhan-imbuhan. Contohlah kita buat apa? AJK masih ada allowance ke? Tak maaf contoh. Mana contoh? AJK masjid. Katalah kalau imam jadi imam contoh. Jadi imam. Imam kan kerja hari-hari. Ada setengah masjid ada allowance untuk imam. Ada Allowance. Ada. Jadi ada allowance untuk imam. Kalau imam yang bekerja, dia tahu tanggungjawab dia. Dia tak fikir pun tentang allowance tu. Ada tak ada sudah. Betul cara fikir. Mana ada orang tak nak pun, dia tak ambil pun. Ada dia ambil, betul-betul dia letak balik. Setiap kali allowance sampai dapat je, situlah tabung masjid yang tempat berhujungnya. Mana ambil juga untuk apa? Sebab nak ambil juga. Tapi bukan itu sebagai tujuannya. Tak payah agak jauh penceramah-penceramah. Kalau yang first kali ada dia punya bayaran, mungkin banyak kuliah kena tutup lah. Sebab apa? Kita belum tentu kerja kita. Kalau kerja kita kerana imbuhan, mungkin satu perkara itu akan terhenti. Sebab apa? Kerana dalam bab memberi, manusia ada keterhadannya. Dia terhad. Dan kalau kita kerja, semua perkara, dahulukan amanah, kita buat suatu perkara amanah, insya-Allah perkara itu akan berkekalan. Sebab itulah kita dapat ibadah pada Allah. Jangan pula kata, saya ni lama dah berdoa pada Allah, doa. Tak kaya-kaya juga. Lama dah saya minta dapat anak, minta kat Kaabah lagi, kat atas Safa Marwah lagi, belum lagi dapat anak. Saya dah lama dah buat kerja ni. Tolong orang miskin sana sekali, tolong buat sekali. Saya macam ni juga. Ini kata-kata orang yang buat satu perkara dan tidak sedar bahawa yang dibuat adalah amanah. Doa kita pada Allah adalah ibadah pada Allah. Itu amanah. Kita ni ada masalah, minta Allah, itu adalah tugas kita. Amanah kita, itu adalah ibadah kita pada Allah. Jadikan semua ibadah kita sebagai amanah. Bukan dengan tujuan untuk minta imbuhan. Ada orang kata apa? Bila cerita tentang halal haram, kita bisnes. Alahai, kau ni dari dulu lagi halal haram. Itu juga keretanya. Macam tu juga rumahnya. Macam tu juga ni. Tengok aku. Aku dah maju dah. Aku dah kaya dah. Sebagainya.
Sebab apa? Dia nampak agama ni perlu kepada imbuhan. Dia tengok pada imbuhan. Kalau buat satu benda, agama dia nak berlebih. Begitu juga dalam amal. Ada orang bekerja, hanya fikirnya, kalau ni pahala dia berapa kali ganda, ni berapa ni. Maka adalah orang yang sudah beramal, yang dipentingkan adalah dalam bab kelebihan-kelebihan, fadilat-fadilat, sehingga kadang-kadang fadilat yang tak ada pun dia buat fadilat. Banyak disebut fadilat-fadilat tertentu sebab galakkan orang beramal. Galakkan melalui fadilat adalah dibolehkan apabila fadilat itu sabit, malah digalakkan. Namun ketika kita galakkan beramal kerana itu adalah amanah dan kewajipan, itu lebih kekal. Lepas tu kalau orang tanya, Ustaz, kalau ikut sunnah ni buat apa? Kalau buat benda ni sunat kita sunnah. Nabi buat, Nabi ajarkan. Sunnah ni kepada sunat Sunnah ni kadang-kadang orang kita kata sunnah ni katanya benda yang sunat bukan benda wajib. Tak, sunnah ni adalah ajaran Nabi SAW. Satu benda Nabi ajarkan. Tu orang tanya, habis macam mana pahala dia? Pahala dia berapa banyak? Kita kata wallahu a'lam. Kenapa ikut sunnah wallahu a'lam? Wallahu a'lam bukan berarti tak ada pahala. Kerana tujuan kita asalnya adalah untuk ikut sunnah Nabi SAW. Pahala mungkin Allah sebut, mungkin Allah tak sebut. Tidak bererti kalau Allah tak sebut pahala, artinya benda itu adalah tidak bernilai. Puasa Allah tak sebut pahala. Allah sebut, Allah hanya sebut secara umum, tapi secara spesifik pahala dia apa Allah tak sebut. Tapi dia ulama kata inilah pahala di sisi Allah Subhanahu taala. Tujuan asal kita adalah untuk sembah Allah ikut cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ini tujuan kita. Bab fadilat kalau sabit, ia satu galakkan untuk kita kekal ibadah pada Allah. Namun fadilat tadi hendaklah sabit daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sabit daripada Al-Quran, sabit daripada hadis yang sahih. Kalau dia lemah sekalipun, bukan lemah yang teruk, lemah yang sederhana, kita boleh beramal. Beramal dengan fadilat. Apa itu beramal dengan fadilat? Bukan beramal dengan benda yang tak sabit. Benda yang asal dah sabit dah. Amalan dah sabit. Cuma kita beramal dengan fadilat, artinya kita mengharapkan dapat fadilat yang disebutkan dalam hadis-hadis tertentu, walaupun kadang-kadang dia lemah hadis tadi tidak menyebabkan kita beramal atau putus amal. Tidak. Amal kita dan tak amal kita kerana di sunnah Nabi SAW. Cuma fadilat tadi melahirkan harapan. Harap dia sabit. Kalau sabit dapatlah, kita boleh mengharapkan pahala yang dijanjikan dalam perkara tersebut. Di kerja kita, sentiasa kita dahulukan amanah. Jadi amanah kita apa dia di atas muka bumi ini? Amanah kita ibadah pada Allah mengikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Okey. Satu lagi, last kita ambil, last insya-Allah. Al-ibadah mengandungi makna isti'anah. Dan tidak sebaliknya. Ibadah mengandungi makna isti'anah. Manakala isti'anah tidak semestinya mengandungi ibadah. Dan arti kata semua isti'anah ada, kita kata kalau kata ibadah mesti mengandungi isti'anah. Kalau isti'anah tidak semestinya mengandungi ibadah. Apa maksudnya? Semua orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, semua orang yang menyembah Allah, dia beristi'anah kepada Allah Subhanahu wa taala mesti. Orang yang sembah Allah, sujud pada Allah, dia mesti dia beristi'anah dan minta tolong Allah Subhanahu wa taala, berdoa pada Allah. Tapi kalau orang minta tolong Allah, belum tentu dia beribadah pada Allah. Ada orang hanya datang buat satu amal sebab apa? Sebab ada masalah. Sembahyang tak pernah semua sekali. Sampai ada masalah aja, masa itulah barulah nak cari apa. Dia ambil ibadah ni hanya selesaikan masalah dia je. Masa itulah minta orang tolong solatkan hajat, masa itulah cari ustaz untuk bagi dia begitu. Jadi dia bukan dia baca ruqyah ke, bukan dia dengan tujuan untuk ibadah pada Allah, tak. Dia hanya isti'anah. Betul dah tu. Bukan salah. Isti'anah. Tapi tidak semestinya isti'anah itu mengandungi makna ibadah. Tapi kalau ibadah, sudah pasti. Orang yang beribadah pada Allah, dia kata, kullu abidin musta'in billah. Semua orang yang beribadah pada Allah,
dia adalah orang yang bergantung dan minta tolongan Allah. Dan orang yang minta tolongan Allah tak semestinya dia beribadah pada Allah. Ada orang minta tolong Allah dan dia ibadah pada Allah. Ada orang minta tolongan Allah dengan keadaan nak selesaikan masalah dia je. Dia bukan nak beragama ni sebab apa? Sebab nak beribadah pada Allah. Dia beragama untuk kepentingan dunia dia. Ada orang datang kuliah. Sebab apa? Sebab ayah paksa. Kalau tak dapat sebab tak dapat duit. Contoh. Jadi kalau ada orang yang dalam bab tertentu dia ada masalah. Dia ada masalah. Dia hanya beribadah pada Allah ketika ada masalah untuk selesaikan masalah dia. Selesai masalah, selesai ibadah dia. Jadi ada orang yang beristianah tapi dia tidak beribadah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu orang kafir dia takkan ibadah pada Allah, tapi dia akan beristianah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Wa idza rakibu fil fulk da'u Allah mukhlishina lahu ad-din. Falamma najjahum minal barri idza hum yushrikun. Bila dia ada kat kapal tu bergoyang, menunggu ombak datang kuat nak karam, masa tu dia akan berdoa minta pada Allah secara ikhlas. Isti'anah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bila Allah selamatkan dia sampai ke daratan, maka dia kembali syirikan Allah Subhanahu Wa Taala. Di golongan musyrikin ada isti'anah, tapi tidak ada ibadah. Semua orang kafir, semua manusia di muka bumi ini berkemungkinan dia boleh beristi'anah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Betul orang kafir? Ada tak orang kafir, raja-raja negara tertentu minta tolong orang Islam doakan sebagainya? Ada. Sebab apa? Sebab ada hadapi masalah, bukan kerana ibadah. Wallahu alam. Kita ada lima benda ni. Saya akan catat. Saya tak tahu. Kebetulan kertas ni ada di depan saya, kertas masa persediaan untuk kelas yang lepas. Ikut turutan, berkemungkinan ya, berkemungkinan tidak. Jadi kalau betul atau tidak dari segi turutannya, boleh kita sesuaikan semula. InsyaAllah saya akan cuba buat catatan. Kita akan paling kurang kita akan cari 20 hikmah di sebalik kenapa Allah mendahulukan isti'anah pada ibadah. Saya tengok kertas saya lupa kat atas buku saya tak baca. Tak apa lepas ni baca. InsyaAllah. Kita akan sesuaikan yang mana kat buku dah sebut, yang mana belum sebut ni. Ini adalah yang awal sebut ni adalah dalam hadis dan juga dalam kalam Ibnu Qayyim rahimahullah. Hayakumullah. Jadi kita tak ada soalan, insya-Allah. Kira ada soalan? Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fadal, ya. Assalamualaikum. Gini Ustaz, isti'anah ni kita cakaplah kata nak minta tolong dengan Allah SWT. Tetapi dalam kehidupan kita ni kebanyakannya dia pergi kepada minta tolong dengan yang lain dulu selain daripada Allah SWT. Ikhtiar. Contohnya kita demam. Ya saya. Bila demam saja ubat terus. Atau hospital atau klinik. Jadi yang kepada Allah tu datang kemudian Ustaz. Okey. Biasanya begitu berlaku. Wallahu alam. Nak beramal macam mana tu? Cukup. Okey, terima kasih. Soalan yang sangat cantik. Dalam beristi'anah pada makhluk, kita beristi'anah artinya kalau sakitnya kita cari ubat dulu. Tak ingat ada Allah dah. Okey. Ini dibincangkan ulama. Pertama, adakah salah secara yang mana aula tak aula? Itu cerita nombor 2. Kita pertama, adakah salah kita bila sakit kita pergi makan Panadol? Tak salah. Sebab Allah dah ciptakan Panadol ini ubat kepada orang yang demam. Asbab yang zahir. Asbab ada dua. Asbab zahir dan asbab yang kadang-kadang disebut asbab syar'iyah, asbab kauniyah. Sama juga, istilah yang sama. Bab iradah kauniyah, iradah syar'iyah tu bab kehendak Allah. Asbab juga ada asbab kauniyah, ada asbab syar'iyah. Asbab kauniyah adalah hukum alam yang Allah letakkan di atas muka bumi ni. Jadi kalau kita panas, kita automatik otak kita akan pergi kepada apa? Kepada cari benda tempat sejuk. Kita bila panas, automatik kita pergi mana? Kita pergi berteduh. Automatik. Budak kecil pun tahu. Siapa pun tahu. Sebab apa? Secara kauniyahnya, alam yang Allah cipta begitu. Jadi dalam bab asbab kauniyah ni, berkaitan hukum alam, secara automatik Allah dah jadikan kita akan pergi terus kepada asbab. Cari pada asbab. Mencari asbab alam yang jelas ini, first, bukan satu kesalahan dalam bab tauhid. Ni yang betul. Ada orang kata tu jadi syirik, itu salah. Itu dalam tafsiran yang salah. Tafsiran yang betul,
asbab kauniyah, asbab kauniyah, kita bergantung pada asbab kauniyah, artinya apa? Kita bertindak mengikut asbab kauniyah, lepas mengambil asbab, adalah tidak salah sekiranya ia betul-betul asbab kauniyah. Memang secara alaminya begitu. Yang kedua, ada asbab syar'iyah. Allah galak suruhkan kita cari asbab syar'iyah. Asbab syar'iyahnya apa? Walaupun kita lapar makan Panadol, tapi kita tetap berdoa bergantung pada Allah Subhanahu Wa Taala. Asbab syar'iyah kata segala ubat walaupun dia menyembuhkan, kalau Allah kata tidak, tidaklah. Walaupun kita demam, kita rasa tiap kali demam ni makan Panadol selesai dah sebiji Panadol. Tapi Allah kata tidak, tidaklah, kerana Allah yang mengetahui. Doa, tawakal kita kepada Allah SWT harap itu adalah asbab syar'iyah. Apa adalah asbab syar'iyah? Asbab syar'iyah ialah asbab-asbab yang Allah sebut, yang Nabi sebut, walaupun secara logiknya tak masuk akal. Ikut kan, orang sakit, mak kita sakit sana, kita angkat tangan sini, tak ada pun apa, tak nampak jarum pergi pun, tak ada ubat apa. Memang tak angkat tangan kepada Allah. Tengok kepada asbabnya, dia tidak logik dari segi hukum alam. Logik hukum alam lah maksudnya. Tapi Allah logik, tapi maksudnya bukanlah asbab yang zahir, dia asbab yang tersembunyi, yang Allah Subhanahu beritahu. Dua asbab ni perlu pada dalil. Artinya, waktu kita ambil ubat, perlu bukti perubatan. Jangan pandai-pandai pergi ambil ubat mana, korek, ambil mana-mana pokok buat suka hati. Tak. Perlu rujuk pada ahlinya. Ada bukti-bukti saintifik dalam bab asbab dunia. Dan tak perlu diceritakan semua. Sama ada golongan anti-vaksin ataupun vaksin, semua akan membuktikan asbab kauniyahnya. Sebab apa? Mereka bincangkan tentang bab keberkesanan dalam satu perkara. Itu kajian manusia. Itu bincanglah macam sekarang pun untuk kaji alam asbab sebenarnya. Bab asbab syar'iyah perlu kepada dalilnya. Bukti syar'iyah bukan ikut kepada pengalaman. Asbab tidak zahir bukan ikut pengalaman, tapi ikut kepada apa yang Allah Subhanahu beritahu, apa yang Nabi beritahu. Itu perlukan pada dalil. Dan dua benda sangat penting. Jadi macam mana kita dalam kehidupan kita, dua asbab ni perlu berjalan seiring. Waktu kita naik kenderaan, nak selamat kenderaan, kita tayar kita jangan longgar, betul-betul kita pasang, kereta kita jaga betul-betul. Pada masa sama kita tawakal kepada Allah. Bismillah, tawakal kepada Allah. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Waktu keluar rumah, kita dah keluar rumah, dah sedia semua sekali, semua lengkap. Bismillah, tawakkaltu ala Allah, wala haula wala quwwata illa billah. Ketika kita nak makan, kita cek dah makanan, secara sebelum zahir cek makanan semua sihat, atau makanan semua tak ada racun, tak ada apa semua sekali, tak kotor semua sekali. Masa makan tetap bismillah. Semoga Allah mudahkan urusan kita, Allah berikan keberkatan. Dua asbab ini perlu disemaikan dalam kehidupan kita sepanjang hidup. Bila dua ini, kita tahu asbab syar'iyah, asbab kauniyah, dua ini berjalan, insya-Allah kehidupan kita jadi kehidupan yang diberkati. Dunia dapat, akhirat dapat. Tapi masalah kat mana yang berlaku sekarang, ni panjang ni syarahan saya luar soalan. Luar soalan tak. Kadang-kadang ada orang yang mengajarkan asbab luar daripada dua asbab tadi. Dalam bab asbab kauniyah dia ajar benda pelik-pelik. Tak ada saintifik, tak ada apa-apa, tiba-tiba dia buat benda pelik-pelik. Orang sakit gigi, dia berketuk kat mana-mana. Tak ada contoh saintifik. Bila tak ada saintifik, tak ada bukti-bukti secara saintifik, dia mesti kepada bukti-bukti secara syarak. Dia dua saja. Benda yang zahir perlu pada saintifik, bukti alam. Kerana benda yang tak zahir, dia perlu pada bukti hukum syarak. Orang ajar kita sebenarnya yang pelik-pelik. Kerana dua bukti ni tak ada, perkara boleh jatuh pada syirik. Orang pergi minta pada orang lalu kat pokok besar, takut dengan jin. Nanti dia kata, dia buat satu benda asbab, dia kata nak selamat dalam pokok tu, dia kata apa? Minta tolong dengan penunggu. Okey, sini sekarang kita balik kepada asbab. Asbab secara saintifik tak adalah. Mana saintifik tunjukkan jin syaitan ada berapa ekor situ, tak ada. Tinggal ada sebab syariah. Asbab syariah bukan ikut pada pengalaman, ikut pada hukum syarak. Jangan orang kata, dulu
Pak Mat masuk situ, habis kena kacau satu keluarga. Itu pengalaman nombor 2. Asbab syariah kena ikut syarak. Syarak beritahu tawakal pada Allah. Baca bila lalu turun satu kawasan baca Bismillahirrahmanirrahim la yadur ma'a ismihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Asbab syariah ni kita perlu belajar betul-betul. Tak ada satu pun tempat yang Nabi tak ajarkan kita satu ajaran. Mesti ada ajaran Nabi. Ini yang perlu kita belajar. Bila asbab syariah hilang, dia akan bergantung pada yang lain. Sini banyak berlaku perkara syirik. Orang pergi minta dengan busut, pergi minta dengan ni, orang bawa tangkal. Kenapa tangkal salah? Dia bukan asbab kauniyah. Dia juga bukan asbab syariah. Jadi dalam bab asbab syar'i, asbab yang bukan zahir, kita tidak bergantung kepada pengalaman. Ada selang ustaz ajar apa? Tak apalah, kita minta dengan wali-wali ni pengalaman kita. Ini pengalaman ulama dulu gunakan ni, tangkal boleh dapat begini, pengalaman ini semua. Ini mujarrabat. Mujarrabat tidak digunakan pakai bab. Mujarrabat dalam bab hukum alam. Dalam bab benda yang ghaib, asbab-asbab yang ghaib hanya yang diiktiraf oleh syarak yang kita terima. Asbab yang lain, orang pergi minta gambar wali ini ke, pergi letak ini ke, ini semua asbab-asbab yang jatuh pada masalah syirik. Syiriknya boleh jatuh kadang-kadang syirik kecil atau syirik besar. InsyaAllah saya akan detailkan bab ini dalam bab nanti kuliah hari Selasa petang di Akademi Tadabbur berkaitan dengan bahaya syirik. Kerana orang tak ada bezakan benda ni, menyebabkan ramai orang yang buat perkara syirik dia rasa dia ikhtiar. Ikhtiar mesti ikut pada asbab kauniyah atau asbab syariah. Duanya perlu digabungkan. Ini sebagai jawapan tambahan lah. Tak semuanya. Ustaz dah tanya dia soalan saya faham jelas. Semua saya Jazakallah. Jazakallah. Hayakumullah barakallahu fikum. Sama-sama barakallahu fikum. Subhanakallah wa hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.